Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi perkara dan pendedahan baru yang pastinya akan menarik perhatian Anda. Karena apabila saya pilih isu ini, tentunya ialah telah menarik perhatian kita semua. Ini adalah Muhyiddin, Dr. Mahathir, perlu jadi saksi PSSC pengasingan kuasa untuk EJ dan pendakwa raya. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan Dr. Mahathir Mohamad perlu dipanggil sebagai saksi utama dalam prosiding jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pengasingan kuasa peguam negara EJ dan pendakwa raya, kata DAP Johor Dr. Bu Cheng Hao. Mereka telah mendakwa keadilan telah gagal. Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini yang melantik bekas peguam negara dan Ketua Pesuruhjaya SPRM perlu dipanggil sebagai saksi utama. Mengapa dakwaan campur tangan eksekutif ke atas kes rasuah berprofil tinggi boleh dibuktikan dan cadangan beliau untuk mewujudkan sistem keadilan bebas? Mahathir akan menjadi salah seorang saksi paling utama yang dipanggil ke PSSC untuk memberikan pandangan yang berharga dan berkongsi pengalamannya. Mengapa reformasi keadilan tidak pernah berjaya dilaksanakan? Kehadirannya di pendengaran PSSC penting bagi PSSC untuk mengusurkan cadangan kepada kerajaan tentang jenis pembaharuan sistem keadilan yang perlu dilaksanakan, kata Bu dalam satu kenyataan hari ini. Ini satu kenyataan atau ini satu cadangan yang paling baik sekali pernah saya bacakan. Ini supaya tiada lagi timbul kata-kata atau aduan ataupun kenyataan daripada mana-mana pihak termasuk Muhyiddin Yassin dan juga termasuk Mahathir Mohamad tentang kononnya tiada keadilan, tiada berlaku reformasi dan sebagainya. Kalau dia sendiri yang dah kata, dah minta, dah cadangkan dan dilaksanakan, jangan pula sampai kata itu semua tak benar lagi, padahal sendirilah yang cadangkan nanti. Jadi ini satu kebenaran cadangan yang memang kita sokong. Bekas ahli parlimen itu berkata, selain sekian lama terlalu banyak kuasa telah diberikan kepada eksekutif dalam melantik jawatan awam utama. Katanya, situasi itu mengundang tuduhan pembangkang yang mendakwa eksekutif telah campur tangan dalam proses perundangan, membabitkan beberapa kes berprofil tinggi. Oleh itu katanya, PSSC adalah platform paling penting atau paling sesuai untuk mengumpulkan maklumat bagi melaksanakan reformasi yang meyakinkan untuk sistem keadilan dan reformasi institusi lain. PSSC mengenai hak asasi manusia, pilihan raya dan pembaharuan institusi baru-baru ini berkata, mereka akan memulakan prosiding mengenai pengasingan kuasa peguam negara dan pendakwa raya. Antara kes yang akan dibincangkan dalam siasatan ini termasuk penolakan rayuan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Abdul Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arul Kandasamy berhubung dakwaan mengubah laporan audit 1MDB, pembebasan Muhyiddin atas 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa dan pelepasan tanpa pembebasan diberikan kepada timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dalam kes rasuah Yayasan Akal Budi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu keputusan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Malaysia, khususnya Muhyiddin Yassin, dan tak tahulah Anda terkejut atau tidak, terpulanglah pada Anda. Ini semua berkaitan dengan kes yang mana membabitkan Muhyiddin Yassin. Dalam berita ini, perbicaraan rayuan pembebasan Muhyiddin akan dibuat pada 28 Februari tahun 2024.
Persoalan besar kita pada pagi ini ialah, adakah Muhyiddin Yassin akan dibebaskan sekali lagi di dalam pertuduhan beliau? Kerana sebelum ini yang perlu, seperti yang kita tahu, Muhyiddin telah pun dibebas dan dilepaskan daripada beberapa pertuduhan yang sebelum ini beliau hadapi. Namun, beliau masih menghadapi beberapa lagi kes dan pendakwaan yang membabitkan beberapa kesalahan ataupun dakwaan. Itulah yang kita ingin persoalkan. Adakah beliau akan bebas untuk kali ini ataupun beliau akan terpaksa menghadapi pendakwaan tersebut? Mahkamah Rayuan menetapkan 2 hari mulai 28 Februari tahun depan untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang membebaskan dan melepaskan Muhyiddin Yassin daripada 4 pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan RM 232.5 juta berhubung projek Jana Wibawa. Saudara-saudara sekalian, keputusan yang mana telah membebaskan Muhyiddin Yassin dalam pertuduhan rasuah dan salah guna kuasa membabitkan 232.5 juta itu rupa-rupanya tidak berdiam begitu saja, bukan berlalu begitu sahaja, tetapi pihak pendakwaan telah pun membuat rayuan untuk mengembalikan semula kes tersebut di mahkamah. Tarikh pendengaran itu ditetapkan ketika pengurusan kes hari ini di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun yang menetapkan 28 dan 29 Februari untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan. Mahkamah turut mengarahkan pihak pendakwaan dan pasukan pembelaan Muhyiddin untuk memfailkan penghujahan masing-masing sebelum 26 Februari tahun 2024. Pada 15 Ogos lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM 232.5 juta untuk bersatu. Hakim Muhammad Jamil Hussein membuat keputusan itu setelah mendapati pertuduhan ke atas bekas Perdana Menteri itu adalah cacat, tidak berasas dan kabur serta tidak selaras dengan kanun tata cara jenayah. Katanya pertuduhan itu tidak mendedahkan butir-butir yang mencukupi mengenai kesalahan yang didakwa mengikut Akta SPRM 2009. Justru tertuduh tidak dapat menyediakan arahan seterusnya atau selanjutnya kepada peguam yang mewakilinya. Pihak pendakwaan kemudian memfailkan notis rayuan pada hari yang sama. Pengurusan kes hari ini diadakan di hadapan Timbalan Pendaftar Mahkamah Rayuan Muhammad Khairi Harun. Sementara itu, bernama melaporkan Timbalan Pendakwa Raya Wan Saharuddin Wan Aladin sebagai berkata, Mahkamah Session telah menetapkan 29 November untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan. Ini bagi mendapatkan perintah penangguhan sementara prosiding bagi 3 lagi pertuduhan yang dihadapi bekas Perdana Menteri itu di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 sementara selesai rayuan di Mahkamah Rayuan. Muhyiddin, 76 tahun, didakwa menggunakan kedudukannya sebagai Perdana Menteri ketika itu dan Presiden Bersatu untuk mendapatkan suapan daripada 3 syarikat, iaitu Bukhari Equity Sdn Bhd, Nepturis Sdn Bhd dan Mamfur Sdn Bhd, dan juga daripada Azman Yusof untuk parti itu. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di Pejabat Perdana Menteri Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya antara 1 Mac 2020 dan 20 Ogos 2021. Selain 4 pertuduhan itu, Muhyiddin juga menghadapi 2 pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang berjumlah RM 195 juta ringgit daripada Bukhari Equity yang didepositkan ke dalam akaun CIMB Bank Bersatu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi kita digemparkan dengan satu laporan dan satu ulasan yang menarik perhatian kita dalam bidang politik.
Baru-baru ini kita digemparkan dengan keputusan mahkamah membatalkan keputusan pilihan raya untuk kerusi Parlimen Kemaman. Semua ini dikaitkan dengan adanya wujud unsur rasuah dalam pilihan raya, dalam kempen pilihan raya tersebut. Ini menyebabkan mahkamah telah mengambil keputusan membatalkan keputusan tersebut. Dan sebelum itu juga ada satu juga kawasan di ahli parlimen yang dimiliki oleh PAS turut dibatalkan kemenangannya walaupun telah pun dipertandingkan baru-baru ini juga karena dikaitkan dengan unsur rasuah yang melibatkan kempen dalam pilihan raya tersebut. Dan oleh sebab itulah kita tertarik dengan satu ulasan daripada negaramerdeka.com yang mana timbalan Ketua Polis Negara sendiri mengatakan ataupun membuat satu kenyataan yang luar biasa, yaitu tiada derma, tiada sedekah yang haram, jelas tetap haram, kata Ayub Khan menemplak. Lebay PAS cuba cipta fatwa baru tentang rasuah. Isu ini sangat menarik apabila ada beberapa ataupun menurut kenyataan ini ada lebay PAS yang cuba mencipta fatwa baru dalam rasuah yang mengatakan itu hanya satu derma dan sebagainya. Dan itu sebabnya Ayub Khan, Ketua Polis Negara, menyatakan tiada derma, tiada sedekah. Yang haram jelas tetap haram. Itu mudah untuk kita pahami. Rasuah tetap rasuah, haram tetap haram. Kalau sudah terjadi, ianya tetap haram dan tiada yang boleh dikatakan atau terkecuali daripadanya. Kata Ayub Khan, jangan keluarkan fatwa baharu dalam apa keadaan sekalipun. Kita tidak boleh makan rasuah. Kata timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidi Pichet. Kenyataan beliau hadir di ketika keputusan Mahkamah Pilihan Raya di sini hari ini yang membatalkan kemenangan ahli Parlimen Kemaman C. alias Hamid yang bertanding atas tiket PAS selepas didapati terlibat dengan perlakuan rasuah pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Menurutnya, apa sahaja terma yang ditakrifkan sama ada sedekah atau derma, namun jika terkait amalan rasuah, ia tetap haram. Tak payahlah kita nak bagi fatwa lain. Ini derma, ini sedekah. Tiada derma, tiada sedekah. Dan haram tetap haram, kata Datuk Seri Ayub Khan Maidi Pichet. Katanya lagi, beliau tidak akan bertolak ansur dalam soal integriti dan mana-mana individu yang terbabit dalam amalan rasuah akan ditangkap, dituduh di mahkamah dan dikenakan tindakan tata tertib. Memetik Cosmo Online, Ayub berkata, isu integriti perlu diberikan keutamaan paling tinggi oleh setiap penjawat awam. Barulah isu-isu lain berkait rasuah dan salah guna kuasa dapat diatasi. Menurutnya lagi, setiap penjawat awam juga perlu tegas, berani dan konsisten dalam setiap tugasan serta tanggungjawab yang diamanahkan. Penjawat awam jika cukup 60 tahun sudah pencen. Apabila sudah pencen, jangan bising lagi. Duduk rumah, jaga cucu. Sekarang ini kita ada kuasa dan kedudukan. Kita laksana tanggungjawab itu dan jangan takut. Tiada apa yang perlu ditakutkan, katanya lagi. Kata beliau lagi, beliau memuji ketegasan dilakukan negara jiran yaitu Singapura dalam menangani isu rasuah dan salah guna kuasa, di mana ketegasan itu meletakkan Singapura pada tahap sekarang, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, untuk mudah kita mengejar, untuk mudah kita seimbang, untuk mudah kita setaraf dengan Singapura, kita perlu mengambil tindakan yang sama seperti Singapura, yaitu tegas dalam menangani isu rasuah. Tiada kompromi dalam rasuah. Jangan sampai ada rasuah yang dianggap terpencil, yang dianggap kononnya menjadi normalisasi pula. Ada orang buat rasuah ini disangkal ataupun dikecam habis-habisan. Tapi kalau di pihak dia yang tertuduh melakukan rasuah, jadilah pula itu isu derma dan isu sedekah pula. Jadi kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Ayub Khan, yaitu tiada derma, tiada sedekah, yang haram tetap haram. Jangan, kata Ayub Khan,
tak payahlah kita nak bagi fatwa lain. Ini derma, ini sedekah. Tiada derma, tiada sedekah, dan haram tetap haram, kata Datuk Seri Ayub Khan Maidi Piche. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.